rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 30. Muka surat 30, baris yang ke-14 daripada bawah. Muka 30, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bersalahan qudrah dan iradah, maka kedua qudrah dan iradah bersalahan qudrah dan iradah, maka kedua qudrah dan iradah sifat yang memberi bekas. Maka sebab itulah keduanya sifat yang memberi bekas, tiada ta'alluq keduanya, tiada ta'alluq oleh qudrah dan iradah, melainkan pada yang dapat berubah daripada adam kepada wujud dan daripada wujud kepada adam, seperti yang telah lalu bicara. Pada muka surat 26. Yang telah dahulu bicara tu pada muka surat 26. Bersalahan qudrah dan iradah, maka kedua qudrah dan iradah sifat yang memberi bekas. Sifat yang memberi bekas qudrah, memberi bekas daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Iradah menentukan akan ada ataupun tiada. Tetapi dia sekalilah memberi bekas ni sifat baik qudrah dan iradah. Sebab qudrah taksir memberi bekas sebagaimana perkara yang ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi qudrah iradah ni kedua-dua ni sifat yang memberi bekas. Jadi sifat yang memberi bekas ni taksir, itu ta'alluq qudrah. Adapun iradah bukan taksir, iradah takhsis.
Iradah menentukan. Taksir itu bahagian kudrah. Sudah bicara dahulu ketika membicarakan ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Jadi yang memberi bekahnya adalah kudrah. Iradah takhsis menentukan. Tetapi dia pakai sekali, maka keduanya, kedua kudrah dan iradah, sifat yang memberi bekah. Sifat yang memberi bekah. Ni bicara dah minggu lepas ni. Ini dipanggil isnad majazi. Sandar memberi bekah kepada sifat, iaitu sifat kudrah dan sifat iradah. Hakikinya yang memberi bekah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah. Jadi kalaulah disandarkan kepada sifat, contohnya sifat ilmu mengetahui, sifat sama mendengar, sifat basar melihat, itu semua sama sahaja. Itu disandarkan kepada sifat. Isnad majazi. Hakikinya Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui, Allah yang bersifat dengan sama dan basar mendengar dan melihat. Itu hakiki. Jadi sandarkan kepada sifat yang memberi bekah. Isnad majazi. Kalau betul-betul berpegang, diri sifat itulah yang memberi bekah, diri kudrah itulah yang memberi bekah, itu akidah yang kufur. Ada ni. Tapi disandarkan pada sifat, isnad majazi. Kita banyak seumpama ni disandarkan kepada sifat. Nanti yang membaca memahami bahawa sifat yang memberi bekah, ada kitab kata sifat yang memberi bekah. Kita kata sifat yang memberi bekah, nantikan yang membaca akan memahami sifat yang bekah. Membaca kitab tauhid ni kena berguru, tidak boleh membaca sendiri. Tidak boleh membaca sendiri. Dan kalau baca kan, sifat yang memberi bekah, nanti orang faham sifat kudrah yang bekah. Itu tak boleh baca sendiri. Itu kena berguru. Dan dalam kitab tauhid ni banyaklah isnad majazi. Dalam kitab fiqh, tu isnad majazi belaka dah lah. Saya sebut minggu lepas lah. Ada dalam kitab fiqh qadar qada. Ada. Orang duduk dia kata ilmu sains dia kata. Ilmu sains ke ilmu apa ke, isnad majazi belaka. Nanti kan nanti apa? Bukan kata nak belajar ilmu sains, nak belajar ilmu fiqh pun ilmu akidah dulu. Ada ni. Bukan nak belajar ilmu sains, ilmu dunia. Nak belajar ilmu fiqh fardu ain pun kena belajar ilmu tauhid fardu ain dulu. Kalau tak belajar ilmu tauhid fardu ain kok, fiqh tak ada qada-qada. Ada, fiqh tak ada qada-qada. Memanglah makhluk semata-mata bak air ke bak apa ke sama je. Yang menghilangkan air najis dan sifat najis adalah air yang menghilangkan air najis dan sifat najis. Air yang menghilangkan, air yang bekas. Ada ni. Itu semua sandar kepada asbab. Dia kalau tak mengaji tauhid nanti kali berpegang air. Kalau tak mengaji tauhid macam nak berpegang sekalian qada-qada, tak nanti belajar kitab fiqh, tak nanti belajar ilmu sains. Tak nanti belajar kitab fiqh, tak nanti belajar ilmu sains. Hari yang kita ni. Hari yang kita makan nasi kenyang, tak makan lapar. Minum air hilang dahaga. Tak minum, kalau tak minum kok dahaga lah. Matahari panas, api panas,
pisau tajam, kutu, luka. Kau tak belajar ilmu akidah yang mengenyangkan, letak atas nasi, letak atas nasi betul-betul. Kau tak ada apa kan? Sebab zahirnya nasi, cakap pun nasi, zahir pun nasi. Gimana? Bukan kata ilmu fiqh, ilmu sains tak ngajar akidah ni. Hari yang gitu dah. Biasanya adalah pernah cikgu sains ustaz. Saya macam mana ustaz? Saya mengajar ilmu sains ni memanglah kata. Lepas tu saya nak kena peringat dah akidah. Boleh juga, lagi bagus. Kita panggil ustaz sains. Ada. Tak apalah, nak peringat baguslah. Nak peringat baguslah. Waktu saya sebut sebelum ni tekan, cikgu beritahu dia cerita berkaitan dengan kepadatan apa ni, jadi perahu kapal jadi terapung atas air, walaupun perahu kapal tu berat tapi boleh terapung atas air kerana bagian-bagianlah sains dia nya. Tahu, dia pun tanya pelajar dia, macam mana perahu kapal yang berat boleh terapung atas air? Dia tanya pelajar dia. Seorang pelajar jawab, Tuhan buat. Pelajar jawab, Tuhan buat. Cikgu, kata apa? Cikgu tu belajar. Kalau cikgu tu dah belajar, mana dah Tuhan buat sini? Siaplah pula situ dengan cikgu-cikgu ubah. Cikgu tu tanya hak asbab. Jadi pelajar dia jawab hak akidah. Macam mana perahu kapal boleh terapung atas air walaupun perahu berat? Kapal berat, dia jawab Tuhan buat. Betul lah, itu pegangan. Tapi pertanyaan ni pertanyaan hukum asbab. Hak adah dia macam mana? Jawab gitu dalam peperiksaan mesti akan tak ada markah lah jawapan dia. Cikgu tu pun perjelaskanlah. Hak ni hak pelajar pula. Hak jaga majlis sains tu dia kata macam mana semua ilmu sama je, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, semuanya sandar kepada asbab, semua sandar pada makhluk, semua sandar pada asbab. Sifat mahmudah, sifat mazmumah, semuanya disandarkan kepada hati masing-masing. Sifat mahmudah, sifat mazmumah, semuanya disandarkan pada hati masing-masing. Hakikinya hati makhluk, makhluk tak boleh bekas. Semua tu qada-qada. Disandar kepada nafsu yang menggoda, disandarkan kepada syaitan yang menggoda. Itu semua sebab belaka. Disandar pada nafsu yang menggoda, syaitan yang menggoda. Ini semua godaan nafsu, ini semua godaan syaitan. Mana ada nafsu syaitan yang boleh bekas? Berlaku godaan tu semuanya qada-qada. Tapi ada tak sebut qada-qada? Ada. Nafsu, syaitan, dunia. Godaan dunia lah ni. Jadi rosak ummah manusia ni, ummah Islam ni. Kenapa? Godaan dunia. Dunia boleh bekas ke? Itu semua asbab lah ke? Tak nanti ilmu dunia, ilmu sains bukan. Ilmu sains ke, ilmu pertanian ke, ilmu masuk-memasuk ke, ilmu jahit-menjahit ke, ilmu hak bahagian baiki-baiki tu lah. Bahagian pomeng-pomeng tu kan, bahagian ilmu apa tu? Ilmu hak nak baiki kereta, nak baiki motor, nak baiki alat elektrik. Ada tak disandar kepada Allah Ta'ala? Tak ada. Semua tu kakah barang lakinya. Dah barang pun noh, peralatan alat dia pun noh, tukar comel. Ada kata-kata. Cuma kita cakap dengan pemain kereta. Ada kata-kata. Kita pemain. Macam mana pemain? Kereta saya ni tak bergerak ni. Tak bergerak lah Tuhan buat dah. Tutup kedah lah pemainnya. Jadi dalam kehidupan kita semuanya isnad majazi. Ni kitab tauhid sendiri pun isnad majazi. Kitab tauhid sendiri. Sifat yang memberi bekah. Hakikinya Allah Ta'ala yang bekah, bukan sifat.
Maka keduanya kudrah iradah sifat yang berbekas. Adapun pembicaraan terdahulu berkaitan dengan ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu ni kepada wajibat sekian perkara yang wajib, dan mustahilat sekian perkara mustahil pada akal, dan kepada jaizat kepada sekian perkara yang harus pada akal. Kerana ilmu bukan sifat yang bekas. Ilmu ni nyata, inkisyaf, nyata bagi Allah, bukan bekas. Maka sebab itulah ta'alluq ilmu ni, sebab itulah umum ta'alluq ilmu pada sekalian tersebut. Umum ta'alluq ilmu meratai, ta'alluq ilmu meratai sekian perkara tersebut. Yang wajib Allah mengetahui, yang mustahil Allah mengetahui, yang harus Allah mengetahui. Umum meratai ta'alluq ilmu. Sebab apa? Ilmu nyata, bukan memberi bekas. Baru patut ta'alluq ilmu tu umum. Ni bersalahan kudrah dan iradah. Kenapa bersalahan kudrah iradah? Maka yang ni kerana takliliyah. Maka ini kerana keduanya, kedua kudrah dan iradah sifat yang memberi bekas. Iradah menentu akan ada atau tiada, kudrah memberi bekas, ini mengada ataupun meniadakan. Maka sebab itulah, sebab keduanya, kedua kudrah dan iradah sifat yang bekas, tiada ta'alluq keduanya, kedua kudrah dan iradah, melainkan pada yang dapat, pada perkara yang dapat berubah. Berubah daripada adam tiada kepada wujud, kepada ada, dan daripada wujud, daripada ada kepada adam, kepada tiada. Mana yang dapat berubah ni? Perkara yang jaizat lah, perkara yang mungkinat lah, perkara yang harus ada, harus tiada. Ni berubah-berubah ni, daripada tiada kepada ada, daripada ada pada tiada. Berubah tu lah. Sifat kudrah yang memberi bekas, membekas daripada tiada kepada ada, memberi bekas daripada ada kepada tiada. Yang berubah-ubah ni, inilah ta'alluq bagi kudrah iradah. Adapun yang wajib berubah, adapun yang mustahil berubah. Yang wajib tidak berubah, yang mustahil tidak berubah. Yang wajib perkara yang tentu sungguh, tak terima dak sama sekali, tak berubah dak. Perkara yang mustahil tentu dak, tak terima sungguh sama sekali, tak berubah juga. Yang wajib tentu sungguh, tentu ada. Zat Allah wajib ada, sifat Allah wajib ada, tak terima tak ada. Jadi tak berubah lah. Kudrah ni jenis merubah. Kalau ada kepada tiada, kalau tiada kepada ada. Yang wajib ni tentu sungguh ada, tak terima tak ada sama sekali. Jadi hak tentu sungguh ada ni tak akan berubah dah kepada tiada. Fungsi kudrah adalah merubah daripada ada pada tiada. Yang wajib tak berubah, yang wajib tak berubah dari kepada tiada. Sebab yang wajib ni perkara yang tentu sungguh ada, tak terima dak sama sekali. Yang mustahil boleh berubah juga, dak juga. Yang mustahil perkara tentu dak sama sekali, tak terima ada, tak terima sungguh sama sekali. Jadi tentu tak dak yang mustahil ni, tak terima ada. Kudrah ni merubahkan daripada tiada kepada ada. Perkara mustahil tak terima ada, kekal tiada. Jadi taklah ta'alluq kudrah iradah kepada yang wajib, yang mustahil, kerana kedua-dua ni tidak berubah sama sekali. Mana ni? Dah kudrah memberi bekas. Memberi bekas macam mana? Yang tiada kepada ada, yang ada kepada tiada. Yang berubah-ubah lah. Yang berubah-ubah ni lah ta'alluq bagi kudrah dan iradah. Berubah, gerak kepada diam,
diam kepada gerak. Lapar kepada kenyang, kenyang kepada lapar, dahaga kepada hilang dahaga. Berubah-ubah. Ni hak takluk kudrah. Ni ada bila kita ni kan berubah kan. Gerak, diam, bangun, duduk, berubah. Siapa yang merubahkan? Itulah takluk kudrah, memberi bekas. Merubah daripada gerak pada diam, bangun kepada duduk. Ni semua yang berlaku ni. Benda yang harus berlaku ni. Benda yang berubah-ubah. Siapa yang merubahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan kudrah. Jadi kudrah yang merubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Maka yang wajib mustahil tidak berubah. Mana seperti yang telah lalu bicara pada pembicaraan ta'alluq sifat kudrah dan iradah di muka surat 26. Di muka surat 26 tu kan. Ta'alluq kudrah dan iradah al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, yang bertakluk keduanya dengan perkara-sekian perkara yang mungkin, perkara yang harus ada, harus tiada. Maka di surat 26 tu membicarakan berkaitan dengan ta'alluq kudrah. Ta'alluq kudrah kepada perkara yang mungkin. Di surat 26, baris yang ke-7 daripada atas tu. Maka difaham daripada kalam musannif, ta'alluq kudrah dan iradah kepada sekalian mungkin itu, faham apa? Tiada ta'alluq keduanya, kedua kudrah iradah kepada yang wajib dan yang mustahil. Itu bicara di muka surat 26. Berkait dengan ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Dia tidak bertakluk kepada yang wajib dan tidak bertakluk kepada yang mustahil. Panjang cerita. Kenapa tidak bertakluk kepada yang wajib, kenapa tidak bertakluk kepada yang mustahil. Ada kitab ni ulang balik. Surat 26 dengan surat 30 je. Ulang balik. Ni kitab. Orang mengajar pula ulang pula. Kata gitulah. Kita ulang. Orang mengajar lagi ulang. Orang mengajar lagi ulang. Dan sekarang ni selesai dah bicara ta'alluq kudrah dan iradah. Sekarang ni bicara ta'alluq ilmu. Selesaikanlah bicara ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu yang bertakluk pada sekalian yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ada digi blok kepada hak kudrah dan iradah. Bersalahan kudrah dan iradah. Cerita apa lagi? Selesai dah bicara. Ada. Dia datang kedua-dua lah. Hak ni takluk dia begiang, hak ni takluk dia begiang. Berbeza lalu dah, walaupun takluk kudrah dan iradah pada pembicaraan sifat kudrah dan iradah. Selesai dah. Dia mari pula sini. Bukan hanya berhenti setakat tu, dia mari pula. Kerana jikalau, tengok. Kerana jikalau ta'alluq keduanya dengan yang wajib. Bukan berhenti setakat tu je. Bukan berhenti setakat kudrah iradah tiada bertakluk, melainkan pada perkara yang boleh berubah. Ditukar ayat lah. Boleh berubah ni lah mungkinun, jaizun. Tapi tukar ayat. Hak dahulunya kudrah iradah bertakluk kepada perkara mungkin, perkara harus ada, harus tiada. Di sini pula kudrah iradah bertakluk pada barang yang dapat berubah daripada Adam pada wujud, dan pada wujud kepada Adam berarti yang telah lalu bicara. Apa pula sini ni? Hak mungkin lah ni. Berubah daripada Adam tiada kepada wujud, kepada ada. Daripada wujud ada kepada Adam, kepada tiada. Itu dia panggil mungkinun, jaizun. Perkara harus ada, harus tiada. Berubah-ubah lah.
Kemudian ada tiada ni bukan hanya ada tiada zat tu, bukan. Ada tiada tadilah. Ada gerak, ada diam. Gerak berubah pada diam, kenyang berubah pada lapar. Segala-galanya yang berubah-ubah ni semua perkara yang mungkinun jaizun, ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Kerana jikalau ta'alluq kedua dengan yang wajib, kerana macam mana haji ni kaf alif nun je. Jawi ni, jawi saya ni, haji macam mana? Kaf alif ra nun. Tu karang. Kerana lah tu. Betul tu. Kaf alif ra nun. Ada pun saya ni kaf alif nun je. Sama tak? Kaf alif ra nun. Oh, mana pula lain? Ya gitu. Kaf alif ra nun. Saya tahu. Saya kaf alif nun. Hai, warna ni. Tak apalah. Tapi kaf alif ra nun karang. Kerana lah tu ejaan. Tapi saya ni kaf alif nun je. Ada orang lain kaf alif nun? Tak ada. Tak ada. Kaf alif nun. Kaf alif nun. Tak tu awak ni. Tengok tu. Tengok kulit kan. Tak sama. Tak sama. Sama je tu. Sama kuning je. Ya, kaf alif nun. Kaf alif nun. Ni kulit mana? Tu kilat tu bukan kulit dah. Bu plastik tau. Dah bukan. Di bu plastik tu. Baru ya sayang kita bu plastik nah. Ni buku sekolah je bu plastik kita. Biar kulit tu siapa ke. Kurang. Kemana? Kurang dia wajib. Salah bala tu, salah bala. Kurang tau. Bukan kurang. Kurang. Salah bala mana? Dah. Tengok tu. Bu plastik. Saya kulit kita lah. Allah, buku sekolah bu plastik, buku cerpeng bubuh plastik kulit dia. Dia apa bukan sama je. Itu apa ni? Cetakan dia gitulah. Kerana jikalau kenapa kau kudrah dan iradah tiada bertakluk melainkan pada perkara yang dapat berubah. Mana apa ni? Yang tidak berubah, yang wajib, yang mustahil, kudrah iradah tidak bertakluk. Tapi tak cerita gitu, fahamlah. Apabila tiada takluk keduanya, kudrah dan iradah, melainkan pada yang dapat berubah, yakni perkara mungkin, berarti yang wajib, yang mustahil, kudrah, iradah tidak bertakluk. Faham dah tu? Dia pun datang sini. Kerana jikalau takluk keduanya dengan yang wajib, zat dan sifat Allah yang wajib pada akal, bagi hendak mengadakan dia, bagi dah bukan. Kerana jikalau ta'alluq keduanya, kudrah dan iradah, dengan yang wajib ni zat Allah, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ta'alluq ni kudrah iradah bagi hendak mengadakan akan dia, akan yang wajib. Nak mengadakan, nescaya lazim daripadanya, daripada mengada akan dia tu, tahsilul hasil,